Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan isi penting daripada kitab Al-Milal wan Nihal bermula muka surat 253 hingga 263. Nama saya Kazmatul Umar bin Rasulullah 054722. Pada umumnya, isi kitab Taurat merujuk pada syariat Nabi Muhammad, sedangkan Al-Quran sendiri mengakui adanya persamaan syariat dari kedua Nabi ini. Tetapi orang Yahudi telah menjelaskannya dengan mengubah dan mengganti tulisannya, dan juga cerita-cerita dalam Taurat mereka ubah melalui penafsiran dan penakwilan mereka sendiri. Contohnya mengenai Ibrahim dan puteranya Ismail. Allah mengabulkan doa Ibrahim untuk Ismail dan keturunannya. Allah memberikan berkat dan melimpahkan kebaikan kepada Ismail dan keturunannya sehingga mereka menjadi pemimpin segala umat dan di kalangan keluarganya, dan akan dibangkitkan seorang rasul yang akan bacakan ayat-ayat Allah. Kaum Yahudi semenjak semula sudah mengetahui tentang kisah ini, namun doa Ibrahim yang dikabulkan menurut mereka bukan mengenai kenabian dan kerusulan, tetapi mengenai kerajaan, iaitu kekuasaan. Kalau mereka mengatakan yang dikabulkan adalah tentang kerajaan, mungkin saja rajanya terdiri daripada raja yang adil ataupun tidak adil. Kalau raja tidak adil, kenapa Tuhan menganugerahkan kepada Ibrahim dan keturunannya terdiri daripada raja yang zalim dan jahat? Kalau orang Yahudi menerima keadilan raja, maka raja wajib orang adil dan dipercayai terhadap apa yang disampaikan pada ucapannya. Rahsia-rahsia Tuhan dan cahaya ketuhanan dalam wahyu Alkitab, pujian dan takwil mempunyai 3 tingkatan, iaitu permulaan, pertengahan dan kesempurnaan. Kitab Taurat memberikan perumpamaan terbit matahari di waktu pagi merupakan syariat, dan kitab dengan kedatangan dari Tur Sina, terbit matahari waktu subuh di Sair sampai ke tingkat kesempurnaan dan dengan bersemayam dan penyertaan di Paran. Dalam kata-kata ini mengandung pengakuan kenabian Al-Masih dan Muhammad. Al-Masih iaitu Yesus berkata dalam Injil, "Aku datang bukan untuk meniadakannya Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Di dalam syariat yang terakhir, yang Islam, keduanya iaitu syarat Musa dan Yesus dipadukan. Ketentuan kisas disebutkan dalam firman Allah yang bermaksud diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh daripada surah Al-Baqarah ayat 108. Sedang pengampunan dalam firman-Nya ia bermaksud dan pemaafan kamu itu lebih dekat pada takwa, surah Al-Baqarah ayat 237. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adlina Syekh Zati binti Rusdi, nombor metric 054505. Baiklah, saya akan sambung kepada pembentangan daripada kawan saya. Wafi ahkamu at-Taurat ahkamu as-siyasah az-zahirah al-'amah. Wafi al-Injil ahkamu as-siyasah al-batiniyah al-qasah. Wafi al-Quran ahkamu as-siyasitina jami'ah. Hukum Taurat ni bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan juga lahiriah ramai orang. Manakala hukum Injil pula untuk mengawal kehidupan dalaman orang tertentu. Dalam Al-Quran, kedua-dua orientasi ini digabungkan. Seterusnya, ada juga yang berpendapat sebaliknya bahawa orang yang membenarkan, menyempurnakan dan mempertingkatkan isi kandungan Taurat ni dikatakan berdusta. Seterusnya, an-nasakh fi al-haqiqah laisa ibtala bala huwa takmil. Nasakh ni sebenarnya bukanlah pembatalan tetapi penyempurnaan. Di dalam kitab Taurat ni terdapat hukum-hukum umum dan juga khusus, baik mengenai manusia maupun waktu. Mengenai masa pula, jika tempoh peruntukan hukum itu telah berlalu, sudah tentu hukum itu akan terbatal dan tidak sah. Ini tidak boleh dikatakan sebagai pembatalan dan perubahan ketetapan awam. Begitu juga dengan isu qiyas. Seterusnya, wa amma al-sabtu filu an al-yahudu arifuhu. Adapun ketetapan menghormati hari Sabtu, kalau umat Yahudi sedar, mereka tidak perlu mempertahankannya kerana hari Sabtu juga adalah merupakan hari semua orang. Kerana hari Sabtu juga adalah sebahagian daripada waktunya. Mereka sedar syariat terakhir yang betul. Kedatangan syariat terakhir itu adalah untuk mengesahkan hari Sabtu, bukan untuk membatalkannya. Seterusnya, al-Inaniyah. Kumpulan ini berdasarkan seorang lelaki yang bernama Inan Ibnu Daud, iaitu panglima tentera Saud. Ajaran kumpulan ini pula ia berbeza dengan kumpulan Yahudi yang lain mengenai penghormatan hari Sabtu. Semasa cuti, mereka melarang memakan burung, rusa, ikan dan belalang. Mereka membenarkan Isa dan menerima nasihat dan juga bimbingannya. Seterusnya, iaitu sebahagian daripada golongan Inaniyah ni berkata bahawa Isa juga tidak mengaku sebagai Nabi yang diutuskan.
Isa ni bukanlah keturunan Israel dan juga bukan pembawa syariat yang membatalkan syariat Musa. Isa adalah wali Allah yang mana kuat imannya dan sangat mendalam ilmunya tentang isi Taurat. Injil pula bukanlah kitab suci yang diturunkan kepadanya sebagai wahyu, tetapi hanya sejarah hidupnya dan tingkah lakunya dari awal hingga akhir. Dan 4 orang pengikutnya yang menulis kitab Bible. Menurut mereka, orang Yahudi telah menzaliminya. Yang mana pertama, mereka mendustakannya kerana mereka tidak mengetahui kandungan dakwahnya. Dan yang kedua, mereka membunuhnya yang mana tidak diketahui pembunuhnya dan kuburnya sehingga kini. Kitab Taurat ni banyak disebut Al-Masihah, iaitu Al-Masih, tetapi tidak disebut bahawa baginda adalah Nabi dan pembawa syariat yang memenuhi syariat Taurat Musa. Oleh itu, istilah itu mesti ditafsirkan sesuai dengan makna literalnya dan sesiapa yang menafsirkan sesuatu yang lain hanyalah hasil kajiannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofatun Najah binti Zulkifli, nombor matrik 054865. Jadi seterusnya saya akan membentangkan berkenaan Al-Isawiyah. Nasabu ila Abi Isa Ishaq bin Ya'qub Al-Asfahani. Wakila ismuhu Ufaid Iluhim Ayu Abidullah. Yang mana golongan Isawiyah ni disandarkan kepada Abu Isa Ishaq bin Ya'qub Al-Asfahani. Dikatakan bahawa nama sebenarnya ialah Ufaid Iluhim yang bermaksud orang yang menyembah Tuhan. Kana fi zaman Mansur wa ibtada'a da'watuhu fi zaman akhir Maluk Bani Umayyah Marwan bin Muhammad Al-Hammar. Yang mana Abu Isa Ishaq ni dihidup masa zaman Khalifah Mansur dan mula menyebarkan ajarannya pada akhir zaman pemerintahan Bani Umayyah, iaitu semasa pemerintahan Khalifah Marwan bin Muhammad Al-Hammar. Fattabi'uhu bashar kathir minal Yahud wa ud'u lahu ayat wa mu'jizat. Ramai pengikutnya dari kalangan Yahudi. Dan orang Yahudi ni mendakwa bahawa Abu Isa Ishaq ni mempunyai mukjizat. Za'ama Abu Isa annahu nabi wa annahu rasulul masihul muntazar. Dan kaum ini juga meyakini bahawa Abu Isa ni merupakan seorang nabi dan dialah al-Masih yang sedang ditunggu. Wa za'ama anna lil Masih khamsah minar rusul ya'tuna qablahu wahidan ba'da wahid. Mereka juga mendakwa bahawa ada 5 nabi yang diutus sebelum al-Masih dan seorang nabi selepas al-Masih. Seterusnya, wa za'ama anna Allah Ta'ala kalamuhu wa khilafuhu anna yakhlisu Bani Israel min aidil umamil asin wal malukil zalimin. Menurut golongan ini, Tuhan telah berbicara dengannya dan menugaskannya untuk membebaskan Bani Israel daripada umat yang melakukan kerosakan dan bangsa yang zalim. Wa za'ama anna al-Masih afdal ulida Adam wa annahu a'la manzilah minal anbiya al-madiyyin. Mereka juga mendakwa bahawa Al-Masih merupakan manusia termulia dari keturunan Adam dan kedudukannya adalah lebih mulia berbanding nabi-nabi yang terdahulu. Wa harrama fi kitabuhu dzabaih kullaha wa naha an akala kullu dhi ruh 'ala al-itlaq tayran kana aw bahimah. Dalam kitab sucinya mengharamkan segala bentuk sembelihan dan melarang memakan binatang yang bernyawa, sama ada burung atau binatang yang berkaki 4. وأوجب 10 صلوات وأمر أصحابه بإقامتها وذكر أوقاتها. Mereka juga mewajibkan salat sebanyak 10 salat dan memerintahkan pengikutnya untuk berzikir pada waktu tertentu. وخالف اليهود في كثير من أحكام الشريعة كثيرة المذكورة في التوراة. Mereka ini juga banyak bercanggahan dengan hukum syariat yang disebut di dalam Taurat. Seterusnya kita tengok kepada Al-Muqarabah wal-Yud'aniyah. Nasabu ila Yud'an bin Hamdan. Wakila kana ismuhu Yahuza. Golongan ini disandarkan kepada Yud'an dari daerah Hamdan. Dikatakan bahawa namanya ialah Yahuza. Kana yahuthu ala zuhdi wa taqsirus salah wa yanha 'anil luhum wal anbidhah. Yahuza ni dia menyeru pengikutnya supaya zuhud, memperbanyakkan salat serta melarang memakan daging dan meminum arak. وكان يزعم أن للتوراة ظاهرا وباطنا تنزيلا وتأويلا. Menurutnya juga, Taurat ini mempunyai 2 makna, iaitu zahir dan batin serta wahyu dan takwil. خالفهم في التشبيه ومال إلى قدر وأثبت الفعل حقيقة للعبد وقدر الثواب والعقاب عليه. Dia juga berpendapat dalam isu tashbih yang mana Yuz'an ini bersandar kepada takdir. Dia menetapkan perbuatan itu sebagai hakikat bagi hamba yang mana manusia ini telah menetapkan pahala dan dosa bagi diri mereka sendiri.
Okey, seterusnya kita pergi kepada golongan Al-Mushkaniyah. Wahum ashabu mushkan. Mereka ini merupakan pengikut mushkan. Kan ala madhab yuz'an, ghair annahu kana yujabul khuruj ala ma khala fihi wa nasab al-qital ma'hum. Pada awalnya, golongan mushkan ni merupakan pengikut yuz'an, tetapi mereka mendakwa bahawa wajib keluar dari golongan yang berbeza pendapat dari mereka dan terjadilah peperangan sesama mereka. فخرج في 19 رجلا فقتل بناحيتكم. Mushkan telah keluar bersama 19 orang lelaki dan terbunuh di satu tempat yang bernama Kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Syahira binti Samsuri, nombor matrik 054872. Baiklah, saya akan menyambung bahagian kawan saya, iaitu Al-Mushkaniyah. Golongan Mushkaniyah. وزعم فرقة من المقربة أن الله تعالى خطف الأنبياء عليه الصلاة والسلام بواسطة ملك اختاره وقدمه على جميع خلائق واستخلافه عليهم وقالوا كل ما في التوراة وسائر الكتاب من وصف الله تعالى فهو خبر عن ذلك الملك وإلا فلا يجوز أن يوصف الله تعالى بوصفه. Okay. Menurut kelompok dari Al-Muqarrabah ni, dia mengatakan bahawa Tuhan ni telah berbicara dengan para Nabi melalui malaikat yang dipilih Tuhan yang didahulukan dari semua makhluk. Menurut mereka, baik dalam Taurat ataupun kitab suci, di antara berita yang disampaikan malaikat adalah tentang sifat Tuhan. Dan kalau bukan dari malaikat, kita tidak akan kenal pada sifat Tuhan. الجامعة من المشكنة أنهم إثبتوا نبوة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام إلى العرب وسائر الناس سواء اليهود لأنهم أهل الملة وكتاب. Okay. Kumpulan Mushkaniyah ni, dia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain kecuali Yahudi. Ini kerana bangsa Yahudi ni adalah ahli agama dan kitab. قالوا وإن الذي كلم موسى عليه السلام تكليما وذلك الملك والشجرة المذكورة في التوراة وذلك الملك. Menurut mereka, yang berbicara dengan Musa AS adalah malaikat. Pohon kayu yang disebut dalam Taurat adalah malaikat. Dia juga menakwilkan semua yang tercantum di dalam Taurat. Antaranya adalah permohonan Musa agar dapat melihat zat Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, Tuhan datang, melihat Tuhan berada di atas awan, penulisan kitab Taurat dengan tangan Tuhan, Tuhan bersemayam di atas arash, Tuhan berbentuk Adam, rambut Tuhan kerinting, kuku Tuhan berwarna hitam dan sebagainya. Semua ini menurut mereka adalah pribadi malaikat. Qala yajuzu fi al-'adah an yab'athu malakan ruhan yang min jumlah khawasihi wa yalqi alaihi ismuhu. Mereka mengatakan bahawa kemungkinan terjadi Tuhan ni mengutus malaikat yang bertubuh rohani dan mempunyai sifat-sifat seperti yang disebut di atas dan Tuhan memberi nama malaikat itu dengan nama Tuhan. Wa yaqulu hadza huwa rusuli wa makanihi fikum makani wa qawluhu qawli wa amruhu amri wa zuhurihi alaikum zuhuri kadzalika yakun wa hal dzalika al-mulk. Mereka mengatakan keadaan malaikat berdasarkan firman iaitu inilah utusanku, kedudukannya di sisiku sama seperti kedudukanku, perkataannya sama dengan perkataanku, perintahnya sama dengan perintahku, penampilannya di hadapan kamu sama dengan penampilanku. Demikianlah keadaan malaikat. وكلا صاحب هذه المقالة هو بنيامين النحوي كرروا لهم هذا المذهب وأعلمهم أن الآية المتشابهة في التوراة كلها مؤولة وأنه تعالى لا يوصف بأوصاف البشر ولا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبه شيء منها وأن المراد بهذه الكلمة الواردة في التوراة ذلك المعصم. Dikatakan, orang tetap pendiri aliran ini adalah Binyamin An-Nahwardi. Dia ini sangat gigih dalam mempertahankan pendiriannya dengan mengemukakan pelbagai hujah yang memperkuatkan bahawa ayat-ayat yang mutasyabihat dalam Taurat harus ditakwilkan supaya tidak menggambarkan adanya kemiripan Tuhan dan makhluk. Tuhan tidak serupa dengan makhluk dan makhluk pun tidak serupa dengan Tuhan. Dan yang dimaksudkan dengan kata-kata yang disebutkan dalam Taurat ini ialah ucapan malaikat yang agung itu. Seterusnya As-Samirah. Golongan As-Samirah. Haula'i qaumu yaskinuna Jabal Bait Al-Maqdis wa qaraya min a'mal Mesir. Okay, As-Samirah ni adalah sebuah kelompok masyarakat Yahudi yang menghuni pegunungan Baitul Maqdis dan tinggal di desa-desa di Mesir. Isbatu nubuwah Musa wa Harun wa Yusha'u bin Nun alaihi salam wa ankaru nubuwah min ba'dihi minal anbiya illa nabiyan wahidan. Mereka mengakui kenabian Musa, Harun, Yusha' bin Nun alaihi salam dan mereka mengingkari kenabian nabi-nabi sesudah mereka
melainkan hanya satu orang. Waqalu at-Taurat ma basyarat ila bibani wahid ya'ti min ba'da Musa yasdiqu ma baina yadayhi min at-Taurat wa yahkimu bihukmiha wa la yukhalifuha al-bittah. Menurut mereka, kitab Taurat tidak pernah membawakan berita gembira tentang kedatangan Nabi melainkan seorang Nabi yang datang sesudah Musa. Nabi tersebut membenarkan Taurat, melaksanakan hukum Taurat dan sama sekali tidak menyalahi ajaran Taurat. Wa zahara fi samirah rijal yaqalu lahu alfan adai nubuwah wa za'ama anhu wa alladhi bashara bihi Musa alaihi salam wa annahu wa al-kawkibu ad-dari alladhi ورد في التوراة أنه يضيء ضوء القمر وكان ظهوره قبل المسيح عليه السلام بقريب من 100 سنة. Di kalangan kelompok Asamira ni, muncul seorang lelaki yang bernama Al-Afan yang mengaku dirinya seorang Nabi yang diberitakan oleh Musa. Dia adalah bintang kejora yang bersinar yang disebut dalam kitab Taurat. Cahayanya lebih terang dari cahaya bulan purnama dan orang ini lahir sekitar 100 tahun sebelum kelahiran Al-Masih alaihissalam. Kelompok Asamira ni dia terbahagi menjadi dua kelompok kecil, iaitu Dustania atau juga dinamakan Alfania dan yang kedua adalah kelompok Kutania. Okey, Dustania ni bererti golongan dusta. Mereka ni mengakui balasan dari dosa dan pahala diterima di dunia. Manakala kelompok Kutania ni bererti kumpulan yang benar. Mereka ni mempercayai adanya hari akhirat di mana pahala dan dosa akan diterima di akhirat. Dan kedua kelompok ini mempunyai perbezaan dalam hal hukum dan syariatnya. Wa qibla as-Samirah jabala yaqulu lahu Uzairin bainal Bait al-Maqdis wa Nablus. Kiblat kelompok As-Samirah ni adalah sebuah bukit yang bernama Quraizim yang terletak di antara kota Baitul Maqdis dan Nablus. As-Samirah tujahu ila tilka al-qiblat duna sairul al-Yahud. As-Samirah ni dia menghadap ke arah kiblat yang berbeza dengan kelompok Yahudi yang lain. Menurut mereka, Tuhan ini memerintahkan Daud untuk membangun Baitul Maqdis di pegunungan Nablus, iaitu Gunung Tursina, tempat Musa AS berbicara secara langsung dengan Tuhan. Tapi, Daud ni memindahkannya ke Ilya. Di sana dibangun sebuah bangunan yang menyalahi perintah Tuhan. Kerana itu, Daud ni dianggap telah melakukan perbuatan zalim. Walughatuhum ghairu lughah al-Yahud, wa za'amu at-Taurat kanat bilisanihim wa hiya qaribah min Ibraniyah ila Assyrianiyah. Bahasa yang mereka pakai juga berbeza dengan bahasa Yahudi. Menurut mereka, kitab Taurat ni diturunkan dalam bahasa yang serupa dengan bahasa Ibrani yang kemudian disalin ke dalam bahasa Syria. Assalamualaikum, saya Akilah binti Abdul Rashid, nombor matrik 054576. Baiklah, saya sambung. Empat kelompok utama Yahudi yang terbesar ini ialah Al-Inaiyah, Al-Isawiyah, Al-Muraqabah, Yus'aniyah dan juga As-Samirah. Terpecah lagi menjadi 70 kelompok kecil. Kendati demikian, semua kelompok sepakat bahawa kitab Taurat membawa berita gembira tentang kedatangan Nabi sesudah Musa. Tetapi mereka berbeza pendapat adakah terbatas hanya satu Nabi ataupun lebih. Dia digambarkan sebagai bintang kejora yang menerangi seluruh bumi. Orang Yahudi menantikan kedatangan mereka kerana pada hari itu Tuhan beristirahat setelah menciptakan seluruh makhluknya. Orang Yahudi juga sepakat bahawa sesudah Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi, Tuhan bersemayam di atas arash sambil berbaring dalam posisi mengiring dan juga meletakkan kaki di atas kaki yang lain. Menurut sebahagian orang Yahudi, yang dimaksudkan dengan 6 hari Tuhan menciptakan bumi dan langit adalah 6,000 tahun, kerana sehari di sisi Tuhan adalah sama dengan 1,000 tahun menurut hitungan manusia berdasarkan peredaran bulan. Hitungan ini mula berlaku semenjak Adam sampai saat ini sempurnalah ciptaan Tuhan. Apabila ciptaan Tuhan telah sampai ke tingkat kesempurnaan, maka dimulai lagi keadaan lain dengan bersemayamnya Tuhan di atas arash sesudah selesai menciptakan. Dalam menciptakan, Tuhan tidak batasi dengan waktu yang apabila dihitung satu hari sama dengan 1,000 tahun sampai ke hari ini. Yang seterusnya berkaitan dengan An-Nasara ataupun lebih dikenali sebagai agama Kristian. Kristian ataupun lebih dikenali sebagai Nasrani adalah umat Al-Masih Isa Ibni Maryam. Dia adalah utusan Allah setelah Musa sebagaimana diberitakan Taurat. Dia mempunyai beberapa mukjizat seperti menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit kusta. Dia dilahirkan tidak sama macam manusia lain. Dia berbicara tanpa perlu belajar terlebih dahulu untuk
cara berbicara. Allah menurunkan wahyu kepadanya semenjak dia di dalam buaian lagi, tetapi baru diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut setelah dia berusia 30 tahun. Masa dakwahnya adalah selama 3 tahun, 3 bulan dan juga 3 hari. Ketika dia diangkat ke langit, terjadi beberapa perselisihan pendapat di dalam kalangan murid-muridnya. Terdapat 2 perselisihan pendapat. Yang pertama, tentang cara turunnya dari langit, hubungannya dengan ibunya dan Tuhan menjelma dalam bentuk manusia. Dan juga perselisihan yang kedua, cara naiknya ke langit, hubungannya dengan malaikat dan kesatuannya dengan Tuhan. Selain daripada itu, mereka meyakinkan bahawa roh ketuhanan dapat menjelma dalam bentuk manusia. Sebahagian mengatakan cahaya Tuhan masuk ke tubuh seperti cahaya menembusi benda bening. Ada juga sebahagian lain yang mengatakan Tuhan lahir ke dunia seperti lahirnya rohani ke dalam jasmani. Namun ada juga sebahagian lagi mengatakan roh ketuhanan ataupun lebih dikenali sebagai lahut masuk ke dalam tubuh, iaitu yang dikenali sebagai nasut. Ada juga sebahagian lagi mengatakan roh ketuhanan bercampur pada tubuh manusia seperti percampuran air dengan susu. Mereka meyakini bahawa Tuhan terdiri daripada 3 oknum. Tuhan adalah zat yang satu, tidak menempati ruang dan tidak mempunyai volume. Tuhan yang zatnya satu, 3 kalau dilihat daripada oknumnya. Yang dimaksudkan dengan oknum di sini adalah sifat seperti wujud, hayat dan juga ilmun yang mereka sebut sebagai Bapa, Anak dan juga Roh Kudus. Namun, oknum ilmu dapat masuk ke dalam tubuh sedangkan oknum yang lain tidak dapat masuk ke dalam tubuh. Seterusnya berkaitan dengan tentang Nabi Isa, menurut mereka ia dibunuh kemudian disalib. Yang membunuhnya ialah orang yang iri hati dan kafir terhadap kenabiannya. Namun yang terbunuh itu hanyalah oknum kemanusiaan iaitu nasut, tetapi oknum ketuhanan iaitu lahut tidak mati. Mereka berkata kesempurnaan manusia itu dalam 3 hal. Yang pertama kenabian iaitu nubuah, yang kedua imamah iaitu kepimpinan dan juga al-malikah iaitu kerajaan. Pada diri Nabi terdapat 3 sifat ini atau sekurang-kurangnya ada sebahagian daripada sifat tersebut. Darjah Al-Masih lebih tinggi kerana dia adalah satu-satunya umat Tuhan yang tidak ada bandingannya. Dia tidak dapat disamakan dengan Nabi yang lain kerana diampuni dosa Adam dan keturunannya dan menghisap dosa manusia pada hari kiamat kelak.